Singgah di perkuburan Kampung Banggul, Kota Baru, menziarahi makam Datuk Nik Mahmud Nik Ismail Qadi bin Haji Mahmud bin Cik Seman yang meninggal dunia pada 1964. Mengimbau sumbangan Allahyarham menyebarkan syiar Islam di bumi Kelantan Darul Naim. Keheningan suasana mendamaikan persemadian roh insan kamil yang meninggalkan kita sebelum jasad mereka dinasab dosa pahala ketika mencorak hidup di dunia. Benarlah bahawa manusia pergi selamanya pasti meninggalkan nama baik seandai keilmuan dan keimanan terhadap agama tidak terhitung nilainya. Selamat datang ke negeri Kelantan. Kota Baru, ibu kota Kelantan semenjak dahulu, sentiasa sibuk dengan pelbagai aktiviti kehidupan. Apa yang pasti bumi Cik Situang Kembang ini sentiasa menjalin citra budaya dan pegangan agama yang kuat. Islam dikatakan berkembang masuk di Kelantan menjelang 1811 Hijrah. Berdasarkan sekeping dinar emas dijumpai mengandungi tulisan Arab. Tercatat tahun 577 Hijrah bersamaan 1811 Masihi. Pendidikan Islam serta pengajaran bahasa Arab di Kelantan bermula sejak ketibaan Islam bertapak di madrasah, surau serta institusi pondok diterajui para ulama tersohor. Mereka ini digelar umum sebagai tuk guru yang alim dan berpengetahuan tinggi tentang ilmu tauhid, fiqh, hadis, Al-Quran dan akhlak. Selepas Perang Dunia Kedua, sistem pengajian pondok yang berperanan penting menyebarkan dakwah Islamiah di Kelantan terus berkembang. Kelantan Darul Naim dikenali sebagai tanah serambi Mekah. Amat jelas sebagai bumi kelahiran ulama besar yang jasa dakwah mereka menjadikan pegangan Islam begitu meluas dan kukuh. Nik Mahmud muncul sebagai nama besar dalam usaha penyebaran syiar Islam. Meneruskan misi dakwah digerakkan ulama seperti Haji Muhammad Yusuf Ahmad atau Tok Kenali, Haji Awang Lambo, Haji Abdul Malik Sungai Pinang, Haji Abdullah Tahir Bunuk Payung, Haji Yaakob Gajah Mati, Haji Abdul Rahman Haji Osman atau Tok Sleho dan ramai lagi. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atau MAIK terletak di Jalan Sultan Yahya Petra, mewujudkan unit pentadbiran yang diberi tanggungjawab, menerbitkan buku-buku bacaan umum berunsurkan dakwah di samping menyimpan ribuan khazanah bahan bacaan dalam bentuk kitab dan manuskrip tulisan Jawi maupun Rumi. Terdapat juga simpanan karya Datuk Nik Mahmud seperti Cahaya Purnama bagi menerangkan jalan agama, Perbendaharaan Mustika dan Pati Rahsia, termasuk beberapa risalah ditulis ketika beliau menjadi Perdana Menteri Kelantan. Ustaz Abdul Razak Mahmud, editor tamu unit penerbitan, bagaimanapun telah menarik perhatian bahawa Datuk Nik Mahmud Haji Nik Ismail lebih diingati sebagai pentadbir menguruskan sebuah kerajaan, bukannya sebagai pendakwah seperti mana tanggapan ramai. Pada saya lah, walaupun Datuk Perdana Menteri Paduka Raja ini juga belajar di Makkah bersama-sama dengan Tok Kenali dan malah kepada seorang guru seperti Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani. Tetapi berdasar kepada kerjaya Haji Nik Mahmud, maka kita boleh katakan bahawa Haji Nik Mahmud lebih kepada pentadbiran dan susun atur kerajaan negeri Kelantan, mendekati istana dan menangani isu-isu yang berbangkit dalam negeri Kelantan pada paruh pertama abad ke-20. Tepatlah maksud hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya perumpamaan orang berilmu pengetahuan di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk dan menerangi dalam kegelapan, sama ada di daratan maupun di lautan. Apabila ia terbenam atau dihilang dikuatiri akan hilang arah tujuan. Justru, pengaruh daripada pemimpin mencorak ketamadunan manusia, manakala pedoman ulama pula
pasti membimbing manusia ke jalan yang benar. Mungkin benar juga kedudukan Datuk Paduka Raja Kelantan ini lebih kukuh atas peranan beliau sebagai pembesar mentadbir negeri sekaligus menggerakkan usaha dakwah. Datuk Haji Nik Mahmud Haji Nik Ismail dilahirkan di kediaman Kota Jembal ini, lalu dibesarkan sebagai anak keluarga bangsawan Melayu Kelantan. Ayahnya Haji Nik Wan Ismail Qadi bin Haji Nik Wan Mahmud adalah sahabat kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, menjadikan kedua-dua ulama terkenal ini saling menjalin hubungan. Sebaik ayahnya meninggal dunia pada 1898 Masihi, ibunya Wan Aisyah membawa Nik Mahmud dan 3 anaknya yang lain ke Mekah untuk diserahkan kepada Syekh Ahmad Al-Fatani. Sepanjang pengajian, Al-Fatani mendapati bahawa tidak ramai pemuda Melayu yang berbakat dalam bidang ilmu pentadbiran ataupun siasah. Ini membolehkan Nik Mahmud memakai gelaran Datuk Laksmana.